Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita ada dengan Dr. Ed untuk present tentang kidney health and disease reversal. Okey, silakan Dr. Adrian. Okey, kita sharing jap. Minum macam suhu air kopi tu. Oh, tak payahlah, tak payahlah. Buat baik sejuk lah, baik sejuk. Kalau saya nak mula workout pagi, saya perlu ambil makan apa ya? Sebab sebelum kena anxiety memang saya makan dulu. Sekarang ni tak tahu nak makan ke tak dulu. Kalau macam saya tak makan. Saya akan pastikan perut saya kosong sebelum workout tu. Itu saya lah. Tapi kalau untuk orang lain nak minum air gula sikit ke apa semua, bagi steady sikit badan, bagi drop dia punya histamine ke kortisol ke, bagi keluar endorphin dulu sikit pun boleh juga cara tu. Tapi ambil makan relsi lah senang. 30 minit sebelum workout tu telan relsi dulu, lepas tu urut bagi sendawa, lepas tu start workout. Lepas tu makan lah selepas workout tu. Kalau makan sebelum workout ni badan dia lemau sikit. Badan dia lemau sikit. Tengah hari ni datang balik sendak tuan. Minum air sikit, kita urut bagi sendawa. Macam tu cara dia. Try minum air dulu. Minum air ais ke apa semua bagi relax. Lepas tu urut bagi sendawa. Dia senap. Okey, baik. Baik. Dia senap. Saya boleh telefon ni, saya tengok nak share screen jap. Okey, baik. Dia senap perut ke dia senak ke dia kram? Dia senak kan. Dia macam kat bawah dada tu kan. Dia kram lah sedang kata lah. Bila tekan sakit dia. Dia kram. Dia kram. Kalau kram ni kalau period kram. Sekejap. Kita bagi untuk Dr. Ed dulu. Lepas tu kita ni. Memang temperate akan jadi macam ni ke tuan? Selalunya lah. Selalu kalau untuk orang ada masalah histamine intolerance, ini satu perkara yang standard lah nak kata. Okey, kita tengok. Apa pusing-pusing ni? Canggih dapat screen lah. Boleh nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Minta maaf, lambat sikit pagi ni, ada hal nak kena urus sikit pagi ni. Okey, hari ni saya nak cerita pasal kesihatan buah pinggang lah. Kidney health. Mungkin topik ni pendek tapi sebenarnya penting lah. Buah pinggang satu organ yang sangat-sangat penting dalam tubuh badan kita. Dia fungsi dia adalah untuk filter. Kita ada dua filter. Pertama hati kita, kedua buah pinggang. Buah pinggang ni dia filter. Dia filter apa? Darah kita. Dia filter darah dan dia buang semua all the benda-benda toksin, semua benda-benda tak perlu dalam badan kita, dekat buah pinggang akan tapis, dia akan buang. So dia punya tugas memang amat-amat berat lah. Filter yang kedua, pertama hati, kedua pinggang. Buah pinggang kiranya organ yang paling penting jugalah. Yang bezanya buah pinggang dengan hati ni, hati boleh generate. Hati boleh regenerate. Buah pinggang ni susah nak regenerate balik. Dan dia kecil saja. So macam satu genggam tangan kita, itulah buah pinggang satu. So kecil, hati besar. So kalau ada kerosakan, ada banyak lagi permukaan untuk buat kerja dan banyak masa untuk regenerate. Buah pinggang ni kecil saja. Buah pinggang kecil dan dia sentiasa bekerja. So kalau ada kerosakan, dia nak regenerate tu ambil masa. So kalau kita terekspos diri kita kepada benda yang merosakkan tu, sentiasa lambatlah nak elok. So buah pinggang ni amat penting lah. Okay, function of kidney. Ini senang je function of kidney. Kita akronim dia a wet bed. Pertama acid base balance. Dia nak balance kan acid base dalam badan kita, nak buang air. Erythropoiesis maksudnya darah merah. Buah pinggang ni salah satu dia punya tugas utama adalah untuk kita orang untuk regenerate darah merah kita.
Lepas tu toxin remover, nak buang toxin. Lepas tu blood pressure control, nak control blood pressure dalam badan kita ni. Lepas tu electrolyte balance, nak electrolyte nak balancekan dalam badan kita. Dan vitamin D activation. Itu buah pinggang, maksudnya tugas buah pinggang ni besar. Selain nak filter, dia ada tugas-tugas lain juga. Okay. Macam saya cakap tadi, buah pinggang ni dia filter darah. So, kita kena faham juga dulu apa function darah. Selain bawa oksigen, dia ada bawa nutrien seperti glukos, amino acid dan fatty acid semualah. And then removable waste such as carbon dioxide, urea dan lactic acid. So, darah ni adalah satu ketorang sangat-sangat penting dalam kita. Kita perlukan darah yang bersih. Darah yang bersih. So, darah yang bersih dalam tubuh badan kita. So, buah pinggang ni kerja dia nak bersihkan darah kita ni. Nak bersihkan darah kita. Apa punca buah pinggang tak sihat? Okey, benda ni tak sama dengan apa yang saya belajar dekat medical school. Punca buah pinggang tak sihat ni kita belajar dulu kalau apa yang boleh menyebabkan kidney damage ataupun apa menyebabkan renal failure. Ada dua, primary dan secondary. Primary sebenarnya idiopathic lah, tak tahu apa penyebab dia. Kedua tu disebabkan darah tinggi, kecil manis, sebabkan penyakit-penyakit yang ada, disebabkan trauma. Itu kita belajar, yang saya belajar di medical school dulu. Tapi nak kasih mudah sebenarnya, punca utama menyebabkan buah pinggang kita tak sihat atau buah pinggang kita rosak adalah stresor. Sama yang saya selalu cerita sebelum ni. Physical stress, chemical stress dan emotional stress. Stress ni yang menyebabkan buah pinggang kita rosak, buah pinggang kita tak sihat. So bendanya sama macam apa yang saya terangkan minggu lepas. Kalau kita sentiasa berhadapan dengan stres fizikal, stres chemical, emotional, ini akan menyebabkan macam ni tau. Dia ada dua, direct dengan indirect. Indirect ni buah pinggang kita rosak disebabkan apa yang ditapis. Apa yang ditapis ni adalah darah, tadi saya ceritakan. Buah pinggang ni menapis darah. So indirectly darah ni apa yang terjadi kat darah ni menyebabkan buah pinggang kita pun rosak. Itu indirect. So indirect ni macam ni. Pertama, ada kita sekejap, apa cerita ni tak keluar. Sekejap kita menghadapi physical stress atau chemical stress atau emotional stress. Contoh macam ni. Saya ambil contoh kalau kita tengah kita makan antibiotik ataupun kita tengah stres. Benda ni akan menyebabkan tak elok buang. Sazali. apa ni? Tapi tu tak nak buang kemas. Sazali. Kita dah cakap dah. Kita menghadapi stres. Bila stres ni, kita punya perut kita akan terganggu. Ni contohnya. Ini contoh indirect. Iaitu yang disebabkan oleh darah kita yang menyebabkan buah pinggang kita rosak. Bila kita menghadapi stres, perut kita akan kita terganggu, betul tak? Penghadaman kita terganggu. Penghadaman terganggu menyebabkan perut kita menjadi low acidity. Dia kurangkan apa? Asid perut berkurangan. Reduce stomach acidity contohnya. Bila reduce stomach acidity ni menyebabkan apa? Darah kita contohnya amino acid absorption pun akan berkurangan. Bila amino acid absorption berkurangan, dia menyebabkan sel darah kita punya bentuk pun altered. Maksudnya dia dah berubah sebab sistem peredaman kita pun tak lancar, menyebabkan sel darah kita pun tak lancar. Reduce amino acid absorption dan menyebabkan darah kita menjadi pekat. Menjadi pekat. Bila menjadi pekat, ini menjadi beban kepada buah pinggang kita untuk ditapis. Ini contoh indirect. Dia tak direct menyebabkan buah pinggang kita rosak, tapi indirectly dari darah kita sebab darah kita lah yang dapat buah pinggang kita akan tapis. So bila darah kita tak lancar, darah kita punya structure dah tak, kata orang tak normal, menyebabkan buah pinggang kita terbeban untuk menjalankan tugasnya. Ini terjadi bila kita sentiasa dalam sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system punya mode.
sentiasa fight and flight. Sentiasa fight and flight. Tapi dalam masa sama, semasa kita menghadapi fight and flight ni, contohnya kalau kita tengah stres, tekanan darah kita akan naik. Betul tak? Soalnya orang fikir, buah pinggang ni menyebabkan tekanan darah naik ke? Ya dan tak. Kalau dalam contoh yang ini, buah darah tinggi naik, tekanan darah kita naik disebabkan adaptif. Ingat tak saya ajar adaptif symptoms? Perut kita beradaptasi, badan kita beradaptasi dengan keadaan. Kita stres, tekanan darah kita akan naik. So, dalam situasi ini, darah tinggi bukan disebabkan oleh buah pinggang. Tapi darah tinggi ni adalah adaptasi tubuh badan kita terhadap stres tu. Tapi kalau satu masa nanti buah pinggang kita sudah rosak, bila buah pinggang sudah rosak, itu akan menyebabkan tekanan darah kita akan haywire. Jadi tak betul sama ada terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Itu kalau buah pinggang kita sudah rosak. Akibatnya tekanan darah kita pun akan menjadi tak stabil. Okey, ini indirect. Kalau darah yang menyebabkan buah pinggang kita rosak. Kalau nak cerita benda direct, senang saja. Bila kita menghadapi physical stress, contohnya trauma. Trauma tu maksudnya accident, menyebabkan kerosakan kat buah pinggang, itu direct. Chemical stress. Chemical stress contohnya obat. Contohnya obat yang directly akan menyebabkan buah pinggang kita rosak adalah seperti contohnya antibiotik seperti gentamicin, apa lagi, obat tahan sakit seperti ibuprofen, NSAID, itu memang directly akan menyebabkan buah pinggang kita rosak. Direct. Lepas tu ada macam-macam lagi. Kalau kita operation tu, kalau kita nak pergi x-ray, ada x-ray tu, ada CT scan tu, kena masuk dye. Memang sangat-sangat penting sebelum, contohnya kalau kita dulu, untuk hantar patient untuk buat CT scan yang ada dye, yang ada kita masuk pewarna dalam badan kita ni, untuk kita kontras, masuk dye kontras ni, kita akan ambil renal function test. Kita akan hantar test buah pinggang. Kalau buah pinggang dia tak elok, kita memang tak boleh masuk dye kontras tu. Sebab apa? Dia akan directly merosakkan buah pinggang. Kalau buah pinggang dah rosak, kita masukkan dye, lagilah rosak. So, ini adalah contoh-contoh directly yang menyebabkan buah pinggang kita rosak. So, kena faham, ada indirect dan directly penyebab buah pinggang kita rosak. Ini tak sama dengan apa saya belajar kat medical school. Okey, ini contohnya. Contoh obat yang direct menyebabkan buah pinggang kita rosak. Antibiotik, gentamicin, streptomycin, pain medicine, painkiller lah, aspirin, ibuprofen, ubat blood pressure, inhibitor, dye saya cerita tadi. Ini direct menyebabkan buah pinggang kita rosak. Lepas tu, macam tadi saya kata, indirectly, pasal darah kan. Bila darah kita dia punya bentuk ataupun dia punya isi padu dah tak betul, ini menyebabkan buah pinggang kita pun bekerja lebih beban. Kat sini tunjuk sini, on our conclusion, our investigation provide further evidence that exposure to short-term mental stress, bila kita stres akan menyebabkan hormone concentration, increase in serum lipid concentration, hemostatic factor dan blood viscosity. Maksudnya bila kita stres, memang ada terbukti bila stres terjadi, kita punya kepekatan darah, sisi padu darah akan berubah. So bila darah kita punya kepekatan, darah kita sisi padu berubah, ini menjadi beban kat buah pinggang. Secara tak langsung menyebabkan buah pinggang kita terbeban untuk filter. Okay. Chronic stress solution. So senang aja. Untuk dapatkan buah pinggang yang sihat ni, macam sebelum ni yang saya cerita, kita kena, kata orang, atasi stresor tu, physical stress, emotional stress, chemical stress. Ini yang kena buang. Macam contoh kita nak buang physical stress ni, kita kena tahu juga dulu apa masalah paling penting tulang belakang kita. Ada tak ada masalah? So kita kena buat exercise fund, and then posture analysis, macam-macam lah. Exercise paling penting. Exercise ni yang boleh buat lancar peredaran darah, lancarkan nervous system kita. Itu physical stress. Dan exercise
jugalah yang boleh bantu apa? Boleh bantu kuatkan minda kita, emosi kita. So exercise ni bukan kata orang bukan bukan saja-saja kita dalam MBB tekankan, sebab exercise ni sangat-sangat penting untuk kita kata orang untuk dapat tubuh badan yang sihat. Untuk badan kita kata orang uh, elak daripada all the stress, physical stress, emotional stress. Dan bila dah tak ada stres ni, insya-Allah badan kita tak sentiasa dalam mood sympathetic dominance. Badan kita akan confirm akan berada dalam sympathetic dominant, tapi kita tak nak berada dalam sympathetic dominant terlampau lama. Nak cepat-cepat dalam parasympathetic. Rest and digest. Nak bila rest and digest ni waktu badan kita repair, regenerate balik. So sangat-sangat penting. So badan kita ni nak siap sedia untuk sentiasa untuk mengatasi masalah sympathetic dominant ni, kita kena sentiasa exercise. Exercise ni dapat peredaran lancar, nervous system lancar dan boleh kuatkan minda kita. Salah satu yang boleh bantu untuk kuatkan minda kita adalah exercise. Macam dalam contoh dalam ni emotional stress, macam mana kita nak elak kan, atasi NLP ni neuron linguistic punya NLP punya training lah, untuk train otak kita, reset otak kita lah. Lepas tu sleep restoration, maksudnya sleep yang sihat, tidur yang sihat, tidur yang mencukupi, exercise dan deep breathing. Ini untuk meditation lah. Chemical stress ni macam nak elak, yang censored ni sebenarnya saya rasa dia tulis vaccine, social lighting. Lepas tu medication, find the problem. Maksudnya jangan bergantung kepada obat. Obat tu ada waktu memang kita perlu ambil obat, tapi kita kena faham bila kita perlukan obat, bila kita boleh orang hidup tanpa obat. Dan cara mengatasi benda tu tanpa obat. Jangan sampai satu masa nanti tak nak makan obat langsung, tapi obat tu perlu. Ingat saya selalu cerita, obat ni ada yang untuk simptom, ada yang untuk punca. Kalau simptom, kita boleh kita orang elak tak makan kalau kita boleh atasi masalah tu. Tapi kalau obat ni untuk atasi punca masalah tu, jangan tinggalkan obat tu. Obat tu perlu. And then air yang sihat, air yang bersih semua kan, exercise and deep breathing. Nampak tak? Exercise ni sangat-sangat penting. Okay. Solution for physical, chemical, emotional stress. Get your nervous system check. Macam saya cerita tadi, get your nervous system check. Maksudnya kita punya spine, kita punya saraf kita, saraf tunjang kita sangat-sangat penting untuk kita check. Sebab mungkin kita tak sedar. Sebab benda yang tak sedar adalah saraf kita. Kita duk kenapa dah badan aku tak sihat, aku duk makan, aku duk exercise, makan dah sihat, exercise dah cukup, aku dah makan suplemen semua, tapi masih lagi tak sihat. Tak salah kalau kita ambil sedikit, kita keluarkan sedikit duit kita, invest sikit untuk check kita punya posture kita punya saraf tunjang kita. Mungkin ada kita punya tulang belakang kita tak alignment lari, kat situ menyebabkan peredaran nervous system kita tak lancar. Ingat, untuk regenerate, untuk repair, paling penting blood supply yang cukup, blood supply yang cantik, dan supply saraf yang lancar. Selain blood supply, saraf pun kena lancar. Lepas tu fix the problem with doktor. Maksudnya bila kita ada masalah sakit ni, kita boleh bincang dengan doktor. Ubat apa yang sangat-sangat penting untuk kita, ubat apa yang kita boleh elak makan. Gluten and dairy free to heal the gut. Maksudnya jangan makan gluten, jangan makan produk tenusu. Lepas tu deep sleep penting. Sleep yang bukan kita nak sleep tidur yang panjang sangat, tidur sampai 12 jam, tapi kita nak tidur yang berkualiti, walaupun 3-4 jam. Dapat tidur berkualiti tu alhamdulillah. Dan reprogram your emotional state. Reprogram tu maksudnya kita reprogram kita punya minda. Itu NLP tadi tu, reprogram minda kita untuk dapat minda yang sihat. Ni contoh-contohnya lah. So buah pinggang kita ni, macam saya kata tadi, fungsi dia terlampau berat. Dia nak buang toksin, all the toxin. So kita kena sentiasa bantu buah pinggang kita untuk regenerate balik. Sebab buah pinggang kita kecil saja. Kalau kita tak ada bagi masa untuk generate, tak bagi masa untuk repair balik, kita akan menghadapi masalah yang sangat-sangat besar. Sebab buah pinggang kita ni memang, kita ada 2. Kalau satu rosak, satu lagi boleh guna. Tapi kalau
satu dah rosak, tinggal satu lagi. Maksudnya itu dah warning sign. Dan saya kata itu warning sign. Kalau kita tak faham juga warning sign, itu masalah. Kita tak faham, Allah dah bagi warning sign, OP kita dah rosak. Kita masih lagi letak diri kita dalam keadaan stres, menghadapi stres. Tak kisah dah fizikal ke, emosional ke, chemical stress tu. Selalunya chemical stress lah. Pemakanan kita, obat-obatan kita. Lepas tu makanan kita pun sentiasa processed food. Even kita rasa macam benda remeh, processed food. Tapi processed food ni pun dah menyebabkan sistem perhadaman kita tak elok. Bila sistem perhadaman tak elok tadi, apa jadi? Darah kita punya structure pun akan berubah. Bila darah kita punya structure berubah, ini menjadi beban kepada buah pinggang kita untuk bertugas filter darah tu. So, kita kena sentiasa, kata orang, elak all the stressor tu. Stressor. Physical, emotional dengan chemical tu. Cuba elak. Memang faham tak boleh nak elak 100%, tapi kita cuba kata orang manage. Mana kita boleh manage, kita manage. Contohnya emotional tu, stress. Kita boleh manage. Contohnya stress, anxiety tu. Kita boleh manage dengan kuatkan mindset kita, exercise. Maksudnya kita kuat. Kat situ pun badan kita pun akan menjadi lebih kuat. Badan kita akan menjadi lebih kuat. Okay. Okay. Actually pendek aja dia punya saya punya presentation ni pasal buah pinggang kita. So dia punya kata orang take home punya message, kita kena elak diri kita daripada berada dalam keadaan stres tu. Physical, mental dengan emotional stress. Kat sini sebab kita tak nak badan kita sentiasa dalam mode sympathetic dominant. Yang mana sympathetic dominant ni bukan kat bawah pinggang je yang masalah. Satu badan kita pun akan jadi masalah. Bila satu masalah, kita berada dalam keadaan stres, dan at the end bawah pinggang kita akan rosak. So, first, makan kena sihat. Kedua, exercise paling penting. Nutrition, nutrien, suplemen pun kita kena siasat ambil. Dan kita cuba kena manage stres kita. Manage stres. InsyaAllah, at the end, badan kita akan sentiasa mudah untuk regenerate. Sebab ingat, badan kita ni Allah jadikan kata orang sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Yang mana badan kita boleh regenerate balik, boleh repair balik, reheal balik. Sama juga buah pinggang. Buah pinggang kita akan bekerja sentiasa, setiap hari bekerja 24 hours tanpa henti. Buah pinggang kita selain jantung kita, buah pinggang ni pun kerja 24 hours tanpa henti. Tapi kita kena bantu kurangkan beban dia. Macam cerita tadi, stresor tu kena elaklah 3 stresor. Lepas tu kita tak nak badan kita dalam sympathetic dominant yang menyebabkan darah kita punya struktur sentiasa terganggu, sentiasa berubah. Yang ini menyebabkan beban kat bawah pinggang kita. Saya rasa sampai itu sajalah. Kalau ada apa nak tanya, boleh tanya. Okey, baik. So kita tengok untuk soalan kepada Dr. Ed. Dr. Ed, adakah minum air berlebihan boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang? Kosong lah ni. Actually, minum air yang banyak tak menyebabkan buah pinggang kita rosak. Tak. Cuma buah pinggang kita dia bekerja lebih keras untuk buang air berlebihan saja. Melainkan air tu bukan air kosong lah. Air dia terlampau banyak gula. Gula tu, air manis kita boleh minum. Kita memang patut minum, tapi jangan berlebihan. Saya selalu nasihatkan semua benda in moderation. In moderation. Tapi kalau minum air gula sampai 3 hingga 5 liter satu hari, itu buat padah lah. Okay. Buat padah. Alright. So adakah lebihan protein dalam air kencing menandakan buah pinggang rosak? Macam mana ada lebihan protein dalam air kencing? Dalam air kencing ni, adakah ia penanda aras kata buah pinggang tu rosak ataupun benda lain? Dia boleh jadi dua benda. Ya, buah pinggang kita rosak, dan bukan buah pinggang yang rosak. Ada benda lain yang rosak. Protein dalam darah kita ni boleh terjadi kalau contohnya kita dalam keadaan stres, kita dalam keadaan trauma. Kita punya muscle pun akan pecahkan protein, dan protein ni akan pergi dalam darah. Darah kita ni akan pergi akan circulate. Bila sampai ke bawah pinggang, dia akan filter. So
benda ni akan dibuang. So dia ada dua, sama ada buah pinggang kita rosak ataupun ada masalah lain dalam badan kita yang menyebabkan badan kita ada protein. So itu yang nak tahu juga dulu. That's why dia akan dia kita nak buat kita kena buat kidney function test. Kidney function test. Kalau kita tahu buah pinggang kita rosak ke tak. Protein ni sebabkan apa? Buah pinggang ke ada sebab benda lain? Sebab protein ni kita boleh tengok dalam air kencing tu. Kita buat urine analysis ada protein. After that kita buat renal function test. Tengok buah pinggang kita macam mana, fungsi dia okey tak. Kalau okey maksudnya ada benda lain menyebabkan protein dalam badan kita keluar. Okey, baik. So untuk Tuan Jo X, waalaikumsalam. Tuan lepas makan dan sejam lepas tu kita tidur. Tak stopkan proses MMC ke dan proses penghadapan. Proses MMC ni dia tetap jalan waktu kita tidur. Dia ada 3 cycle ke 4 cycle, saya tak ingat. Rasanya 3 cycle kot. Mula-mula dia slow, lepas tu dia ada 4 cycle. Mula-mula dia slow, lepas tu dia moderate, lepas tu dia laju sungguh, lepas tu dia patah balik moderate, lepas tu balik slow balik. Dia dalam setiap cycle dia rasanya sejam setengah kot. Sejam setengah. Kalau saya tak salah saya lah. Dan kalau untuk menjawab soalan Tuan Jo, dia sentiasa berjalan waktu pun kita tidur. Sebab benda ni automatik. Sebab tu kita kena masuk mode rest and digest. Dok, apa antara punca yang boleh menyebabkan darah pekat? Ni soalan pada Kak Zalila kita kepada Dr. Adrian. Contohnya tadi saya cerita, stres. Stres pun boleh menyebabkan darah darah kita pekat. Saya tadi kan ada satu research yang saya tulis, saya tunjuk yang bila kita dalam keadaan stres, menyebabkan blood viscosity akan meningkat. Kenapa? Contoh yang saya bagi tadi, bila kita keadaan stres, perut kita pun akan reduce acid stomach acid. State stomach kita akan reduce. Bila stomach acid kita reduce, penghadapan kita terganggu, amino acid punya absorption pun akan terganggu. Bila amino acid lipid absorption terganggu, ini menyebabkan struktur darah kita pun akan berubah menjadi lebih pekat. Bila jadi pekat ni lah badan kita, buah pinggang kita akan terbeban untuk menjalankan tugasnya, filter. Itu contohnya. Memang dia akan menyebabkan kita punya darah kita berubah viscosity dia, ketepatan dia. Okey, baik. So saya tambah sikit untuk Dr. Ed tu. Betul. Macam itulah ceritanya. Sebab bila kita mengalami masalah untuk absorption amino acid, kita punya darah dia akan, orang kata, dia untuk darah kita, dia ada charge elektrik tau. Elektronegatif punya charge ion, kalau tak salah saya macam mana. Untuk dia repel antara satu sama lain, kita punya sel darah merah tu, dia repel antara satu sama lain. Blood cell kot, sel darah merah pula. Dia repel antara satu sama lain. So dia bentuk dia akan jadi macam tu saja tau. Dia akan melekat macam tu saja. Tapi bila kita kurang absorption untuk amino acid, dia akan clump. Dia start melekat antara satu sama lain. So bila kita ada acute severe punya stress secara tiba-tiba, dia akan jadi macam manjang macam tu. Yang ni bila kalau macam kita stress teruk, contoh macam ada seorang ni ultra marathon runner, David Goggins. Dia buat keluar buku dia lah. Boleh beli kat internet lah. Dia cerita dia punya pengalaman. Dia lari untuk 100 miles punya running, 19 jam straight, 100 batu dia lari. Yang mana dia kencing pun berdarah waktu tu. Kencing dia berdarah. Bermaksud dia dekat situ akibat stres yang teramat sangat dekat dia punya kidney function dia tu. Sebab dah kidney ni nak tapih dia punya darah lagi. Lepas tu dengan dia buat ultra marathon gila-gila punya. Sampai dia kencing pun berdarah. Benda macam tu lah. Tapi dia tak jadi renal failure. Benda tu dia recover balik sendiri. Dan sekarang ni dia buat lagi perangai dia tu. Itu cerita dia. Kekuatan mental dia tu yang power sangat lah. So kalau kita sentiasa kebur, boleh beri kesan pada buah pinggang tak? Okey, saya jawab lah Pak ni. Dia boleh bagi kesan. Sebab apa? Sebab kita akan elevate kita punya high cortisol. Lepas tu darah kita, lepas tu kita akan ada masalah SIBO, masukkan kita dalam sympathetic dominant. Maksudnya fight or flight, sympathetic dominance ni akan reduce kita punya penghasilan kita punya sel perut kita tak boleh menghasilkan hydrogen ion, dia tak boleh ionize kita punya gastric juice. So kita ada masalah asid perut kurang,
Dia menyebabkan kita tak boleh nak menyerap asid amino dengan proper. Lepas tu dia menyebabkan darah kita berubah bentuk. Lepas tu seterusnya, lepas tu buah pinggang kita tapis pula darah jenis macam ni 24 jam. Dan dia betul, dan dia akan bagi kesan kepada kita punya baca EGFR, kita akan nampak lah dekat situ. Satu lagi untuk orang yang baru lepas COVID, lepas tu dia check dia punya kidney, memang problem sikit. EGFR tu satu benda biasalah. Lepas tu untuk orang yang lepas demam ke sakit ke apa semua, jangan kata buah pinggang tu ikut jahanam sekali. Tak lah no. Tak. Tak, apa contoh ubat kita yang merawat punca? Apa yang merawat punca apa tu? Okey, merawat punca penyakit. Senang katalah macam tu. Dia kita kata antibiotik. Selain pada antibiotik, apa lagi doktor yang merawat punca penyakit? Contohnya macam darah beku. Ada masalah darah beku. Contohnya aspirin, warfarin tu punca. Walaupun dia menyebabkan buah pinggang kita rosak jangka masa panjang, tapi kita perlukan ubat tu sekarang. Kena ambil jugalah. Kalau kita tak ambil darah beku dulu sebelum buah pinggang rosak, mati juga. Tak boleh juga kan, contohnya. So antibiotik untuk darah beku semua tu, ada banyak ubat-ubat untuk punca. Yang ubat simptom contohnya demam, sesama, batuk, itu untuk rawat simptom saja, merawat adaptif simptom kita. Okay, baik. So boleh tak kalau kita kata untuk masalah darah beku ni, dia adaptation tubuh badan kita kepada stres tu? Ya, boleh jadi ya atau boleh jadi tak juga. Sebab bagi saya coagulation pathway ni dia banyak faktor, banyak dia punya enzim, banyak dia apa. Stres salah satu sebab dia. Dan ada juga dia boleh terjadi dengan sendirinya, tak tahu apa sebab blood clot ni. So dia macam ni lah, kita ambil yang contoh, kalau selagi benda tu idiopatik, kita tak boleh nak cari dia punya punca dia, makan dulu ubat lah no. Ya. Makan. Saya meninggal pula. So macam mana pun kita cari punca dia sampai jumpa, kita suah punca dia, lepas tu kita tengok boleh tak, tanpa sebab warfarin ni macam mana pun tetap bagi kesan kan. So kita kena apa-apa cari punca dulu, tapi untuk sementara nak jumpa punca dia tu kena makan ubat, kalau tidak mati nanti. Okey, baik. Doktor, ada pengambil vitamin boleh rosak kidney? Ada yang berpandangan macam tu. Okey, vitamin dengan kidney ni selalulah kita dengar KKM bercakap. Dia macam ni. Macam kata makan vitamin ni dia ada dia punya dosis maksimum yang badan kita. Sebab ingat buah pinggang kita nak filter semua benda-benda yang berlebihan, buah pinggang kita nak filter. So ubat ni, vitamin ni, sebenarnya dia tak merosakkan buah pinggang. Tapi kalau kita makan terlampau berlebihan, dia membebankan buah pinggang. Beza, bukan merosakkan tau. Membebankan fungsi buah pinggang kita. Duk nak filter keluar. Kita duk makan vitamin C, vitamin D terlampau banyak. Badan kita tak serap. So bila tak serap, dia berada dalam darah kita. So bila sampai kat buah pinggang, dia nak buang lah benda yang tak perlu ni. So dia tak merosakkan buah pinggang, tapi dia membebankan buah pinggang kita. Itu saja. Apa lagi soalan tadi? Betul ke pengidap kencing manis dalam jangka masa 10 tahun kidney akan rosak, atau penggunaan ubat kencing manis selama 10 tahun akan merosakkan buah pinggang? Yang mana satu? Dua-dua. Sebab buah pinggang kita ni, bila gula dalam darah terlampau tinggi ataupun insulin dalam darah kita terlampau banyak, akan menyebabkan beban kat buah pinggang kita, akan merosakkan buah pinggang kita. Sebab apa? Bila difilter dalam buah pinggang kita ni, tempat filter ni terlampau kecil. So gula ni akan menyebabkan plak, menyebabkan tempat filter tu tersumbat. Bila tersumbat, itu yang menyebabkan buah pinggang kita rosak. So gula dalam darah yang terlampau banyak, terlampau tinggi akan menyebabkan kerosakan kat buah pinggang kita. Dan ia juga ubat kencing manis kita makan ni akan menyebabkan indirectly dan directly buah pinggang kita akan rosak sebab terbeban, sebab nak buang, nak nyah toksin tu. So dua-dua, jangka masa panjang buah pinggang.
akan rosak disebabkan kencing manis dan ubat tu. That's why kencing manis ni kita boleh rawat. So kenapa kita nak bergantung kepada ubat? Ya, ubat kita kena makan permulaan. Ya, permulaan kita makan ubat dulu untuk stabiliskan kencing manis kita. Tapi ingat, kita kena cari punca dia. Macam mana nak atasi punca. Ingat, senang ada kencing manis pun sebabkan tiga punca tu lah. Emotional, fizikal dan mental stress. Physical, mental dan emotional stress tu. Bila kita settlekan, kita atasi stres tu, insya-Allah kencing manis kita pun akan kita orang akan elok. Makan biar betul, exercise hari-hari kan. Lepas tu suplemen kita makan. Insya-Allah kencing manis akan kita orang sembuh, akan recover from kencing manis. So jangan risau, kencing manis ke darah tinggi yang orang takut tu, yang saya kata 3 serangkai ni memang tak boleh elok. Tak boleh sebenarnya kalau kita ubah lifestyle kita ubah cara makan kita. InsyaAllah kita akan hidup free tanpa sakit darah tinggi. Kita akan hidup free tanpa kencing manis. Bila semua penyakit yang dok kata 3 serangkai ni tak ada, buah pinggan kita percayalah akan sihat saja. Okey, baik. So sebab apa macam kita tengok macam KKM, saya tengok macam website dia kan, website KKM mengenai kencing manis ni, dia kata sebagai chronic progressive disease, bermaksud tak ada ubat. Kalau kena ni memang kena getah lah kan, orang kata masih malang lah. Kan macam mana pun slowly mati dengan kencing manis ni. Sedangkan benda ni kalau macam kita tengok talk pada doktor-doktor luar, macam doktor-doktor luar apa semua, dia kata benda ni boleh reverse. Bukan setakat remission saja, masuk sampai pulih macam balik, biasa balik. Sebab apa sekarang ni macam KKM masih berpegang kepada benda ni sebagai CPD. Doktor? Ini pendapat saya lah. Pendapat saya kenapa KKM ni still kita orang ikut WHO. And then WHO ni berpaksikan on pharmaceutical company. Pharmaceutical company is all about money lah. About money kan. Benda, kalau penyakit ni boleh datangkan duit yang banyak. So dia sentiasa nak doktrin doktor-doktor kita ni yang mana 3 serangkai ni memang tak ada ubat. Hanya boleh kawal dengan ubat saja. Ada tak ada ubat untuk kita orang tak boleh sembuh. Maksudnya tak boleh sembuh. 3 serangkai tak boleh sembuh. Tapi boleh dikawal dengan ubat-ubatan. Itu masalahnya. Kalau doktor-doktor yang sentiasa kita orang follow guideline yang orang lain tetapkan, tanpa buat research sendiri, tanpa tengok keadaan sekeliling patient dia. Padahal first thing yang kita akan nasihatkan patient sebelum makan ubat, kena ubah lifestyle, kena makan yang sihat, kena exercise. Itu memang yang memang kita diajar benda tu, untuk nasihat benda tu. Sebelum kita bagi ubat, even nak bagi ubat pun kita kena bagi tu, okey, lifestyle kena ubah, makan kena sihat, exercise kena siasa. Padahal itu yang kita diajar, tapi terlupa benda-benda simple ni yang akan menyebabkan kehidupan seorang tu akan bertambah sihat. Tapi masih bergantung pada ubat. Pun problem juga. Okay. So kita kata untuk medical punya praktis sekarang ni, drug and surgery ni memang sangat penting tau. Macam sebenarnya saya cakap, drug and surgery ni saves life, betul. Dia memang saves life. Tapi satu slack dia adalah dekat kita punya penjagaan lifestyle tu lah, yang tak diberi fokus sangat. Kalau let's say kalau macam dia diberi fokus, dia akan buat kelas macam kita hari-hari lah kot, kita outreach to everyone kan. So kalau let's say kalau macam government adopt kita punya MBB ni, kita boleh let's say kita kata hospital boleh kosong kot Ya. Itulah MBB Go. So saya nak buat hantar dalam presentation nanti. Okey, baik. So workout lah nak try dapatkan tidur yang berkualiti. Betul. Gastrik ni buat kita pelupa juga ke? Ya, memang secara directly gastrik untuk tuan alam. Gastrik ni orang kata common term lah untuk orang Malaysia ni guna gastrik ni. Apa-apa saja benda yang mengenai gastro, perut, digestion kita ni semua panggil gastrik lah. Angin pun panggil gastrik, apa semua panggil gastrik. So kalau macam yang buat pelupa tu orang kata akibat masalah SIBO. Masalah SIBO kita kekurangan, kita boleh serat asid amino, kita kekurangan building block untuk build kita punya neurotransmitter. Memang dia akan kacau kita punya mental. Macam tu tuan alam. Okey. Kalau kita rasa perit macam ada elektrik di badan kita seperti jari-jari tangan, kaki, perut
ikut suka dia tu membawa masuk apa dok? Adakah masih darah atas saraf atau tak membawa bahaya pun, maksudnya short circuit sebab berangin. Itu sahaja. Tubuh kita ni tersangat kompleks. Doktor, masalah bloated kembung bagi tekanan tak? Ni soalan untuk Dr. Ed. Doktor, masalah bloated atau kembung bagi tekanan tak pada buah pinggang? Ya. Dia disebabkan sistem penghadaman kita tadi. Yang saya cerita tadi tu, sistem penghadaman tak lancar menyebabkan reduce stomach acid tu. Bila reduce stomach acid menyebabkan amino acid absorption, lipid absorption terganggu. Kat situ struktur darah kita terganggu. Struktur darah terganggu menyebabkan buah pinggang kita terbeban untuk filter darah tu. So indirectly tu. Okey, baik. Satu lagi, kalau dia kita boleh nampak sebab macam saya duk tengok selalu blood report untuk orang yang ada masalah SIBO teruk ni kan. Kalau bagi blood report dia, antara dia adalah HB dia rendah, RBC dia tinggi. Bermaksud dia dekat kita punya buah pinggang ni dia ada hasilkan satu sejenis enzim dia nama erythropoietin. Untuk kalau macam semalam saya buat hari Isnin tu buat presentation untuk kalau macam atlet nak buat blood doping dia akan praktis dekat tempat yang high altitude untuk penghasilan erythropoietin ni berlebihan untuk dia build dengan stamina. Sebab bila kita erythropoietin kita tinggi, kita punya kualiti darah kita tu dia boleh lebih bawa oksigen. So kalau macam tu kita check RBC kita akan rendah. Dia lain. So kalau macam untuk orang ada masalah, bukan masalah buah pinggang, untuk masalah SIBO ni kita boleh tengok hemoglobin dia drop sebab dia ada certain enzim dekat buah pinggang juga yang bagi tahu kita yang tulang susum kita untuk buat hemoglobin tu. Lepas tu satu red blood cell akan tinggi sebab dia akan kekurangan enzim erythropoietin ni untuk untuk dia punya sel darah merah dia ni untuk nak bawa oksigen. So dia kena jadi banyak lagi lah. Banyak dan pecah. So leceh lah dah. Dia bagi buah pinggang. Dia bagi buah pinggang secara macam tu indirectly lah. Macam mana nak sembuhkan buah pinggang yang rosak, doktor? Okey. Soalan pada Kak Zaila kita kepada Dr. Ed. Okey. Buah pinggang kita ni kalau saya belajar kita ada 4 stage of renal failure. Renal failure ni second stage pertama, stage kedua ni buah pinggang kita boleh kata orang boleh regenerate balik dengan sendirinya, tapi dengan syarat kita kena keluarkan diri kita daripada mode sympathetic dominant tu. Maksudnya all the stressor tu kita kena atasilah, cari punca dia dan atasi punca tu, stressor tu, dan kita keluarkan badan kita daripada sympathetic dominant tu. Kita nak berada dalam keadaan parasympathetic, rest and digest, supaya rest and digest badan kita time masa badan kita kata orang regenerate, reheal balik, repair balik. Tapi kalau buah pinggang dalam stage ketiga, stage keempat perlu dibantu sebab kita tak nak buah pinggang kita terbeban lagi semasa nak regenerate, nak repair ni. Buah pinggang kita masih lagi bertugas. So that's why lah selalunya di hospital akan letak dalam dialisis. Sebab bila dalam dialisis ni dia bantu buah pinggang kita kurangkan beban dia sementara waktu untuk dia regenerate balik. Tapi untuk kata orang yang berada dalam stage 3 sampai 4 ni akan sembuh sepenuhnya susah. 50-50 lah untuk sembuh sepenuhnya. Ada tu boleh sembuh sampai 70%, 80% saja. Ada tu ada yang sembuh sepenuhnya, ada. Ada yang memang time tu tiba ada infection septicemia, kan tiba-tiba masuk ICU buah pinggang stage 4 terus. Doktor tu cepat buat dialisis. Sebab pun nak first nak buang all the toxin. Kedua sebenarnya nak kurangkan beban buah pinggang tu dalam sama kita nak rawat. Dalam waktu kita nak rawat buah pinggang tu. Nak rawat apa yang menjadi punca buah pinggang kita rosak. Nak kurangkan beban buah pinggang tu. So dialisis tu penting juga. Stage 3 sampai 4 ni untuk bantu kurangkan beban buah pinggang sementara buah pinggang kita nak repair, regenerate dengan sendirinya.
Okay, so sebab itu penting kita sentiasa masuk mode parasympathetic rest and digest tu. Sebab tu saya ada pesan kat orang, kalau tidur tu jangan lupa urut, bagi sendawa apa semua, bagi puas hati, relax betul-betul baru tidur. Sebab kita nak gunakan masa tidur kita tu sebaik mungkin untuk recover kita punya tubuh badan, nak charge kita punya nerve kita, pastikan blood supply elok, untuk pastikan proses MMC kita berlaku dengan elok tu, kita tidur supaya dia senang saja. Kalau tidur ada masalah sibuk, kalau kita tidur tak urut, pagi esok confirm sembelit, berak tak kerah, confirm. Sebab tu buatlah noh. Okey, baik. Zaman jahiliah. So teringat zaman jahiliah ni, saya share sikit lah. Alang-alang dekat kita punya grup WhatsApp tadi. Ada benda-benda yang tak cerdik sikit ni. Jom gantikan santan dengan yogurt dalam masakan. Kari ayam santan versus kari ayam yogurt, tinggi kalori. Kita untuk MBB kita tak buat calorie counting. Calorie counting ni mengarut. So sebab dia berbeza. Macam kita boleh ambil kalori daripada Coca-Cola ataupun kalori daripada jus buah yang pure ni, compare dengan kalori daripada santan ataupun lemak tepu ni. Dia dua benda yang berbeza. So kalori ni means nothing. Tinggi kandungan lemak tepu. Lemak tepu lah bagus. Kita tak mahu unsaturated fat. Lemak tepu lah bagus untuk kita guna tubuh badan, untuk merangsang kita punya hormon, untuk kita nak hasilkan hormon, untuk kita nak digestion yang sempurna, untuk nak merangsang pengurang jus empedu, untuk pankreas bagi kita pankreas kerja, meningkatkan kolesterol dalam badan. Yang ni saya nak tanya Dr. Ed sikit. Adakah untuk KKM punya poster ni budak-budak, orang kata budak-budak intern duk buat? Saya punya misteri sungguh. Memang kalau kita tengok di Facebook admin pun, kita tengok suka hati dia nak jawab apa komen kan kalau dalam Facebook dia pun. So tak ada kata orang pemantauan sebenarnya benda ni. Dia tak ada pemantau. Saya rasa tak ada pemantauan. Dia orang baca doktor dalam WHO, dia buat lah. Saya rasa macam je. So kita kata bukan doktor-doktor yang check benda ni lah. Kira dia orang kata rogue lah punya ni, budak-budak intern buat lah no. Tak ada masa doktor nak tengok benda semua. Okay. So kita kata ni budak-budak intern, tapi bahaya dia. Orang awam akan lihat benda ni macam profesional buat. Bahaya dia tu lah. So kalau macam kita tengok lagi, ni gambar komputer ke? Jemput minum santan. Pelik je minum santan. Ni minum santan. Okay, ni daripada page Nutritionist KKM. Hai semua, dah ada menu masakan ke untuk hari ini? Buntu suami dan anak-anak suka masakan bersantan dan berlemak. Oh, tidak. Ini memang merusingkan. Apa kata anda cuba gantikan masakan bersantan dengan yogurt sebagai alternatif, seperti dalam masakan kari ayam yogurt ini? Rasanya tetap asli dan sangat sedap. Paling penting, kari yogurt agak-agak lah pun kan. Masam kot. Paling penting apabila menggantikan santan dengan yogurt dalam masakan, keluarga kita dapat lebih banyak khasiat dan lebih sihat. Jangan lupa untuk cuba tahu. Disclaimer, santan tiada kolesterol tapi mengandungi lemak tepu. Apa kat? Kolesterol hanya terdapat dari sumber berasaskan haiwan. Namun pengambilan lemak secara tepu berlebihan boleh meningkatkan paras kolesterol. Apa masalah dia kan? Benda-benda ni bahayalah. At least kita minta kalau macam ada geng-geng KKM tengok benda ni, tengok live ni, minta lah tukar-tukar dia punya admin tu, ataupun pastikan ada pemantauan dekat ni, sebab malu kat orang lah kalau orang putih tengok ni dia gelak saja. Malaysia punya level kita bagi tahu pengetahuan ni. Dia kata apa? Dia sayang lah depa ni, tak gerun lah perubatan Malaysia. Tak boleh lah macam tu, malu lah. Kita stop share. Banyaknya komen tiba-tiba ni. Sabarlah. Kalau tak marah harus macam nasihat tu, geram-geram anja. Betul-betul. Macam mana teknik pernafasan untuk memastikan oksigen dalam badan efisien? Okey, silakan Dr. Macam mana teknik pernafasan yang bagus ni untuk memastikan kita punya oksigen tu okey? Dr. mikrofon kau tak buka. Teknik pernafasan yang betul ni adalah kita bernafas guna perut. Bila bernafas guna perut, maksudnya diafragm kita akan bertugas. Kita orang bekerja dengan betulnya. Bila diafragm kita mengembang, mengucup dengan dengan maksimum, kita akan sedut oksigen yang banyak. Dan kalau kita yang sama kita
bernafas dengan perut, bila kita diaphragm kita bertugas pun, kita akan keluarkan carbon dioxide dengan maksimum ni juga. So, bernafas guna perut. Pernafasan guna perut. Paling penting. Kena practice deep breathing kan, no? Nafas guna Deep otot abdomen. Deep breathing. Itu yang kalau macam setiap kali kalau nak masuk mode rest and digest, saya kata urut bagi sedawa sampai nafas lawas dulu, lepas tu sampai boleh nafas guna otot abdomen. Kalau perut banyak angin, automatik kita tak boleh nafas guna otot abdomen sebab tubuh badan kita akan inhibit penggunaan otot abdomen tu. Kita nak nafas guna, kita nak kontrol otot perut kita pun tak boleh. Sebab tu kena bagi senawa sampai kita boleh tarik nafas lawas guna perut. Tak apa macam orang style-style yang praktis yogi India ni. Baguslah kita praktis tu. Tak ada masalah pun. Taklah jadi kapiak ke apa. Tak ada masalah lah. Don't worry. Tuan cuba penat. Tuan macam mana teknik? Tuan cepat penat. Bercakap pun penat. Baru hafal 11 hari. Tuan cepat penat. Saya tuan cepat penat. Bercakap pun penat. Baru hafal 11 hari. Okey, tak apa. Kita bagi time. Lepas tu jangan lupa submit gambar dekat Dietech. Lepas tu nanti dah okey, start workout lah, no. Assalamualaikum doktor. Ada HB darah untuk lelaki berapa yang normal? Saya pernah sampai 19. Hemoglobin. Saya pun dah tengok Ustaz. Hemoglobin normal lelaki 13 hingga 16. Kalau saya lah, kalau lelaki. Kalau tak silap lah. Saya pun lupa dah. Okey, hemoglobin 12 ke 16 lah dia punya referral range. Referral range lah. Okey, baik. Kalau pakai kerusi urut, okey tak bos. Penerju pemakanan negara, jahanam. Okey. Kalau kerusi urut negara. Kalau pakai kerusi urut, okey. Kerusi urut lah benda yang saya nak beli sangat-sangat. Duk kumpul duit ni. Ustaz. Saya ada kumpul duit nak beli satu kerusi urut letak kat rumah, memang sempoi lah, memang best. Pakai kerusi urut memang best, dia bagi badan kita relax. Dah lama tak makan roti, janganlah makan roti. Jangan stres nanti efek buah pinggang. Tak saya benda ni lucu, ini cerita kartun. Dia pun sembang kat sini rupanya. Bagus jangan dia buat macam tu buat kita happy, yes. Okey, kita tengok. Tuan siap. Tapi siap pada mereka kurang ilmu dan kurang arif. Kita patut bersyukur ada MBB Go ni. InsyaAllah pada MBB Go lajulah dakwah MBB ni pergi. Amin. InsyaAllah kita akan laju pergi. Bagi wakil komuniti KKM. Join live monyet nakal. Bagi KJ sajalah terus. Tak ada lah KJ mana sempat nak melayan kita ni. Panggil wakil komuniti KKM. Join live. Itulah nak panggil. Kalau boleh panggil kita panggil lah. Untuk kita yang launching MBB Go ni pun nak panggil juga. Apa dia punya orang besar, insyaAllah kot dia pun join. Dah dia pun join, lega lah sikit. Okey, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saja kerusi. Ya, saya. Saya tanya tadi masa HB darah tu lelaki 12 sampai ke 16. Sampai 16 tu ke darah dah pekat ke tu macam mana? Terlampau pekat ke macam mana? Tak lah, tak adalah pekat, normal biasalah. Kita tengok kita punya ferritin level, D-dimer kita punya level, nak tengok. Untuk tahu ada blood clotting ni pun semua kita tengok kat situ lah. Pasal dia kata kalau pekat darah ni boleh efek buah pinggang. Kalau dia memang okey. Dia kalau darah pekat ni memang dia akan bagi kita punya buah pinggang ni, orang kata secara purata 20 minit dia tapis 5 liter blood. Dia tapis 5 liter blood. Dia kerja dia mostly untuk tapis filter blood selain pada buat keluar enzim, hormon, enzim je lah untuk kita punya signal macam-macam tubuh badan kita. Tapi mostly untuk tapis kita punya blood. Bila kita punya kualiti darah tu tak cemerlang, pekat, likat, ada gula ke, dia punya kita punya bentuk darah tu dah berubah bentuk ke, yang tu memang dia bagi kesan dekat kita punya buah pinggang. Sebab buah pinggang kita ni dia bukan macam, tak kata macam mana, senang kata dia macam mesin kowe lah lebih kurang. Sebab dia still tapi dia repair repair macam elektrik punya ion, macam charge magnet ni semua sama juga. Dia repair yang mana dia nak repair,
Mana yang nak sedut, dia sedut. Lebih sama, nak kata macam mana sistem ni, advance ke, nak kata macam reverse osmosis pun tak betul juga. Tapi dia bukannya terima macam tu, macam tu keluar balik, tak. Dia tapis yang mana sepatutnya dia tapis. Yang ni kena buat kelas. Dulu saya boleh cerita bab ni, tapi saya dah lupa dah. Ada live saya bab penapisan buah pinggang ni macam mana. Saya pun dah lupa dah. Tak apa, nantilah kita buat cerita ni. Tapi untuk masalah tu tak ada apalah. Saja kerusi urut jenama apa yang okey. Kerusi urut yang okey, beli import direct pada China terus. Janganlah macam brand yang ada dekat apa pasar raya tu, macam tak mau sebut brand. Kita tahulah yang harga-harga dia macam tak masuk akal sikit, sampai 12,000, 6,000 tu. Kerusi urut ni yang paling canggih, paling advance pun harga dia baru paling advance lah, paling canggih lah orang kata 2,500. Kalau dia masuk pasar raya bawah brand-brand sekian bawah macam bawah MLM ni, harga dia boleh cecah 12,000. So dekat Shopee ada tau, dekat Shopee. So kita beli dekat Shopee je lah, yang import pada mainland China. Memang dia tak ada brand. Problem dia dengan nak services, nak repair tu lah nanti. Tapi ada je tukang-tukang dia boleh buat kat sini. Okey, assalamualaikum tuan. Sakit mencucuk, lemah satu badan ni makan berapa lama nak hilang? Sakit-sakit mencucuk ni kita bagi time lah. Kita bagi time. Saya nak bagi time, dia punya ni pun tak tahu. Dia ikut orang tu punya severity masalah yang berlaku. Berapa banyak benda nak kena repair. Tapi macam biasa MBB R5+, lepas tu kita bagi time, dah okey 50-60, start IPD, Real B, Microbar, start workout. Lepas tu okey, kita tambah Real C. Kita ni je, pelan-pelan kayuh dia akan sampai juga. Tuan cepat penat, nak bercakap pun penat. R5 baru 11 hari. Apa proses dia ke? Sebab dia kembung tu. So minum air, urut bagi sendawa. Lepas tu tak penat dah lah. Macam tu saja untuk Cik Wan ni. Dan jangan lupa untuk submit gambar pada Dietech. Yang tu penting lah. Submit gambar pada Dietech. Apa-apa masalah bagi tahu Dietech. Kalau Dietech kata suruh relax, awal-awal tu relax saja. Kita bagi time. Memang kita akan kelang kabut sebab kita masih anxiety. Tapi lama-lama slow dia hilang. Macam tu saja. Okey, baik. So ada soalan tak lagi? Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Kita habiskan pada 12.45 dah. Okey, baik. So saya share lagi ya. Alang-alang kita share untuk malam ni punya kelas malam ni punya kelas. Okey, hubungan seksual daripada sudut kesihatan. Malam ni kita ada Dr. Roland dengan Dr. Adib dan saya lah. Saya ni just macam orang tunjuk muka sajalah. Dr. Roland lah star malam ni. Tunjuk muka lah. Orang kata tuan rumah kena tunjuk muka. Lepas tu tuan rumah lari lah. So datang-datanglah tengok Dr. Roland. Jangan ada ni. Jangan, sebab kita nak jemput dia pergi event kan. Kita kena jemput dia event ni. Seperti berkata buat baik sikit, baru dia datang kan. Dr. Adri kena hadmat tau 3 September tau. 3 September ni Dr. Ad. Sabtu Ahad tu? Sabtu. Ada Sabtu 3 September hari Sabtu. Pagi ke petang? Pagi lah. Saya bagi tentatif. Saya bagi tentatif. Okey, baik. So yang mana belum buat RSVP itu minta buat lah sebab kita je tepat limited lah. Limited. Tolong bagi saya secepat mungkin RSVP. Ada kati. Kati. Ada. Khas. Okay. Kena book dulu berapa cucuk nak. Sebab kita akan disertai oleh Tok Ki, kita geng PPM, minta apa Dr. Roller pun kena mai juga. Lepas tu tengoklah dan kita punya ahli keluarga MBB lah dekat situ. Kami golek ada apa? Kami golek tak tahu nak pasang mana. So tak ada lah saya kalau ikut saya kepala gedekut saya dah buat macam kenduri tahlil ya. Ada mihun naik sirap jadilah. Tapi kata macam tak pada pula orang nak mai kan.
So kita tengok menu kita akan berubah-ubah. Menu kita akan 3 bulan. So saya bagi RSVP kat sini ya. Saat saya bagi RSVP kat sini. Saya bagi RSVP dengan dia punya ni sekali. Ya. Mana RSVP kita? Okey. Ini RSVP kita. Tak kena bayar. Sebab yang ni first event kita. Kalau nak kena bayar pun untuk t-shirt je lah. T-shirt tu memang kena belilah no. Sebab yang ni saya buat memang limited. Percaya cakap saya, t-shirt tu frame. Balik frame. Sebab satu hari nanti akan ada nilai. Sebab apa yang kita akan buat 3 hari bulan ni, kita akan ubah dunia medical. Industri perubatan, kita akan ubah. So frame lah benda ni akan ada nilai satu hari nanti. So saya bagi untuk tentative. Tentative ni bukan set in stone lagi tau. Tentative kita tak set in stone. Oh, tentatif yang bawah delete bos, yang evening tu boleh delete. Yang evening tu delete lah, yang internal. Internal, yang okey. belah petang. Yang last sekali. Okey. Kita ambil ini sajalah. Okey, alright. Ni untuk tentative dia. So apa so saya ini lah. So kalau yang masih belum buat RSVP tu, minta buat RSVP. Saya sepatutnya buat keluar video ni dah untuk proper teaser petang ni sekali ikut keluar. Ada promo khas. Promo khas ni adalah serta-serta adalah benda-benda rahsia lagi. Dia bukan setakat untuk presentation apps ni saja. Dia akan ada satu benda special lagi. Ada banyak. 3 bulan ni dia akan ada macam sarkas sikit. Akan ada benda yang orang minta. Okey, baik yang untuk Kak Sah. Ada benda yang orang minta tapi saya tak buat lagi. So pada hari tu saya akan buat benda tu. Orang duk minta lama dah benda ni. Lama dah orang duk minta. Tapi saya tak buat. Ada je macam alasan saya tak buat. Tapi pada hari 3 hari bulan tu, saya akan buat benda tu. Ada live tak? Ada live. Untuk tu kita live daripada tempat event lah. Kita akan ada live. So yang mana yang tak boleh nak hadir tu sebab tempat dah seating dah penuh, seating dia limited sangat-sangat. Program sampai petang, program ni sampai pukul program ni sampai pukul 2 petang saja. Program ni sampai pukul 2 petang saja. Kira macam event tu launch tu sampai pukul 12 lah. 12 tu kita dah boleh kita lepak-lepak lah, makan-makan, sembang-sembang apa semua. Itu je lah. Ada konsert kawan. Kalau konsert kita panggil Abang Zizul lah. Nyanyi satu lagu dah, bagi orang tahu, bagi terkejut sikit. Sebab tidak pagi bangun badan sedap. Sebelum tu bagi dia sedawa dulu boleh tidur. Ya betul Tuan Nasrul, macam tu cara dia. Hujan nanti. Tak apa, hujan lagi best. Kita buat indoor, hujan sejuk sikit. So yang mana belum buat RSVP tu minta buat lah minta buat. Sebab dekat situ akan ada macam saya cakap tadi, ada benda yang orang minta dah lama dah kat saya. Minta lah tolonglah buat ni, tolonglah dah lama dah tak pernah pun ada lagi benda ni. Kami nak benda ni. Hari tu saya bagi. Nak bagi sedawa kena urut mana? Urut dekat kawasan yang rasa sakit keras kebas, sakit keras kebas lengoh. Dia akan ada, dan point ni akan bergerak. Dia bukan satu point saja. Dia akan bergerak seluruh badan. Mula-mula dia pergi belikat, urut belikat rasa sedawa, lepas tu dia akan pergi dekat belakang pinggang, ataupun dia pergi ujung kaki, ataupun pergi dekat petih, pergi belakang bontot. Benda ni akan bergerak. So kena cari dia. Bukan kena cari, kena rasa, lepas tu tekan. Semua orang yang akan sakit dia rasa benda yang sama ke tuan, yang sakit-sakit bisa cucuk lebam satu badan. Ya, betul. Memang common sangat-sangat.
Memang common sangat. Pastikan sentiasa update dietag. Pastikan sentiasa update dietag. Memang untuk sekarang ni servis dietag ni diberi percuma. Diberi percuma. Ada orang apa yang malas nak bekerjasama, tak mau hantar gambar makan, macam-macam lah alasan apa semua. Sebab orang tak pernah tahu nilai dia. So untuk sementara ni gunalah sebaik mungkin lah. Sebab bila kita dah roll out untuk MBB Go nanti secara proper apa semua, dah lepas beta testing elok, memang dah lepas beta testing dah. Lepas tu dia akan ada charge untuk bayaran lah. Tapi perlu ingat, sebab apa saya buat charge bayaran? Charge bayaran tak mahal pun, RM9 je sebulan. Agak-agak lah kan. Sebab apa saya buat ni? Untuk bagi orang lebih banyak dietag, saya boleh melahirkan lebih banyak lagi dietag. Kalau tidak, dietag ni orang nampak satu benda yang tak boleh buat duit. Ni cakap pasal ekonomi. Dan kita tak boleh nak kembangkan benda ni. Macam mana pun saya belajar pada Kowe lah. Saya belajar pada Kowe benda ni. Kowe boleh berkembang laju sebab komisen dia besar. Sebab tu dia mati dengan kuku. So saya macam mana pun saya kena saya boleh berjaga kebajikan dietag ni sebaik mungkin. Minggu ni habis satu kotak, minggu depan dah boleh ambil Rebi, Happy D kah tuan? Boleh dah start workout. Kalau start jalan dulu. Kalau tak boleh nak buat apa, jalan dulu. Bina stamina dulu perlahan. Lepas tu start boleh lari. So slow. Benda ni kita take slow. Kalau macam tuan alam warisan tak confident nak apply jadi dietag lah macam ni. Tuan Razman FitTech dia division lain dah. Sepatutnya FitTech Tuan Razman tu kita kena lahir orang lagi bawah. Tapi kena buat sale lah. Sebab kita hidup pun dengan sale. Kecuali lah government main ambil belah kita. Ya itu alhamdulillah. Government kata okey saya berminat lah dengan MBB ni. Saya nak belilah 50 juta. Silakan ambil ni. Cuci tangan lah. Silakan cuci tangan terus. Tuan Razman ambil ni 500,000. Semua orang ambil 500,000. Dah. Kalau Tuan Alam tak apalah guru. Okey. Kalau macam Tuan Alam tak confident, kita tengok contoh macam Kak Zaila, contoh macam Abang Azizul. Abang Azizul ni kaki dah lah tak boleh pakai dah. Satu ketika dulu lutut pun sakit teruk. Tapi sekarang dah boleh jogging apa semua, panjat bukit lagi. Untuk macam tu dah Abang Azizul dah muncul lah. Untuk macam Kak Zalila, kita bekas pesakit kanser. Dulu badan tak larat, sekarang dah boleh lari dah kuat pada orang muda. Penting dia buat saja. Jangan kita terlampau cari macam mana nak cari workout yang paling sempoi ni paling best ni kan, buat terus sihat ni. Dia mustahil. Bila mustahil. Okey, jogging sikit-sikit rasa dah boleh dah. Okey, start jogging. Tuan Alam Warisan, start jogging. Dan cari kasut pula. Kasut ni carilah mana-mana. Kasut bandel pun boleh. Pakai slipper pun boleh. Tak ada masalah. Asal kaki kita jangan macam tu. Slow. Asal buat saja. Nak pakai slipper boleh. Nak pakai kasut boleh. Nak pakai apa pun boleh. Asal buat. Bila kita buat tu, baru kita tengok. Okey, hari ni aku bertemu dengan problem macam ni. Aku buat, aku rasa badan macam ni. So, kita solve problem tu. Lepas tu, esok tu kita try practice apa yang idea yang kita dapat semalam. Kita try practice. Tengok, solve tak solve problem. Okey, solve. Lepas tu, kita akan jumpa problem lagi. Problem lain lagi. Kita jumpa, okey, aku exercise jauh banyak ni, aku jadi macam ni. Okey, tak apa. Apa sebab dia? Tak tahulah, penat dah fikir, tak tahulah. Tanya Tuan Razman kita. Tuan Razman kita dah lalui semua dah lah. Tanya dia. Dia akan boleh solve. Tanya Tuan Razman. Lepas tu kita improve lah, slow. Kita improve by solve problem. Yang tu kita ada improving. Kalau kita tak solve problem, kita setakat macam tu, makan bubuk ni okey tak? Yang ni banyak saya tengok grup-grup gastric GERD dekat Facebook ni, kerja meratap saja kan. Tak solve problem pun. So untuk Tuan Alam, kalau dah boleh workout, jogging, buat.
Buat. Start saja dulu. Brisk walk pun okey. Betul. Lepas tu tunggulah masalah ketagihan bersenam. Ya betul. Slowly but surely Tok Alak akan get back to normal. Lepas tu masuk simptom kebal. Kalau masuk simptom kebal tu jangan lupa Tok Alam satu hari nanti akan masuk pada tahap yang Tok Alam rasa macam dah sihat, macam tak ada rasa masalah apa. Waktu tu jangan loy. Loy ni maksud dia macam leka lah. Jangan leka. Teruskan bersenam, maintain ABB, baru kita boleh kejar benda lagi dalam kita punya kehidupan. Pulih sangat-sangat. Kalau macam dah praktis MBB tu 5 bulan tu, lepas tu condition sama saja ataupun getting worse, kita check lah. Kalau untuk hypersomnia ataupun masalah tulang belakang. Kalau nak check sekarang pun boleh. Kalau hypersomnia tak ada apa, masalah tulang belakang tak ada apa, kita akan sembuh. Liquid MBB ni garanti, wajib dan pasti. Kita akan okey. Kita akan okey. Tapi kena hantar kawan makan lah. Tunggulah MBB ku nanti. Saya dah buat proper dah. Proper. Habis proper dah. Macam lagi canggih daripada hospital punya. So dia kena ada sikit ufti lah kat saya. Kesian lah. Sebab kita nak banyak Tuan Razman, kita banyak lagi ni. Tuan Razman tunggu lagi tu. Duit aku ni bila ni. Duit lagi. Nak improve? Boleh. Nak improve lagi? Boleh. Duit lagi. Biasalah. Kalau saya tak kutip duit, kita stuck macam tu sajalah supervisor. Lepas tu orang lain potong, orang lain cah lagi gila punya. Buat sikit hati lah. Pecah kepala aku ni. Dan untuk betul kan? Okey, apa untuk macam ada Wani, Cik Wani kita message saya private. Tuan, macam mana nak check masalah tulang belakang tu, apa simptom-simptom dia? Sama juga masalah kembung, masalah sakit apa semua, sekian-sekian apa semua, sama saja. Yang ni kita X-ray tulang belakang lah. Pergi jumpa chiropractor yang bertauliah lah. Kalau yang bertauliah nanti mesej saya boleh bagi nama tempat dia yang berkualiti tinggi lah. Dia check kita punya tulang belakang, dia check kita punya signal elektrik dekat kita punya tulang belakang, okey tak okey. Kalau okey tu masalah tulang belakang, tak ada masalah tulang belakang lah. Tapi untuk Puan Wani ni, relax dulu, baru 11 hari. MBB saja dulu. Memang awal-awal ni dia anxiety, nak tanya banyak soalan, dia takut apa semua, perkara biasa. Nanti lama-lama dia hilang lah. Okey, baik. Abang Zul makan apa hari ni, Abang Zul? Nasi lemak 4 bungkus, teh ais 2. Tak boleh makan nasi lemak tu. Kena makan nasi lemak yogurt. Lepas tu telur rebus, daging rendang. Tu lah. Lepas tu tinggi kolesterol tu. Jadi ingat esok sama. Tapi 4 bungkus pun yang jenis RM1.50 punya lah kan. Tapi alhamdulillah lah. Selepas mengamalkan naik bukit ni apa semua, otot peha dengan otot betih tu, bak kata Razman lah, dia pakai seksi lah. Tak adalah, dia cengkang kan. Dia jangan pakai selak ketat-ketat jogging kat taman, bahaya tu. Tu bahaya kepada budak kecil tu. So itulah. Okey lah. Orang kata wife abang pun yang sakit-sakit tumit dulu pun okey lah. Banyak apa nama? Bagi dia naik bukit, lepas tu bagi dia ni apa nama? Real B. Real B pasal dia dah mula sakit-sakit otot tu. So abang cakap ke dia, ambil lah Real B tu, pasal dalam Real B tu ada B1 yang badan perlukan, essential. Lepas tu dia ada curcumin yang kita tahu tinggi antioksidannya untuk repair inflammation. So alhamdulillah lah, dia dah ambil 1-2 hari ni, memang dia kata nampak lah keberkesanan dia dari segi otot tu relax, ada relaxation lah dia kata. So tak apalah, so abang kata hari Sabtu Ahad ni jom lah, selagi kita tak muntah kita naik bukit tu. Itu kan, selagi kita tak muntah. Maknanya kalau kita dah muntah tu, maknanya maka betul lah badan tu sedang mengadaptasi dan it will take time
to orang kata regulate and self-healing balik ya. Just give a time lah. Just give a time lah. Itu sajalah. Enjoy, macam orang kata, enjoy the process. Enjoy life. Just enjoy. Just enjoy, just enjoy. Okay, baik. So kita tengok tuan macam mana, itu check dah. Tuan senang-senang ni boleh workout tak? Tak boleh workout. Dia kena bagi hilang senang tu dulu. Kalau tidak makin menjenak. Ya, dia akan makin menjenak sebab bila kita workout, bila start histamin ni perlu tau untuk kita bila kita workout. Dia sebab nak besarkan kita punya saluran darah untuk nak bawa oksigen tu. Dia akan lagi sedap perut. So tak payah workout lah patutlah ngantuk ya Abang Azizul. Mengantuk lah. Makan benda yang tak boleh makan tu orang kata. Dia kena makan nasi lemak yogurt. Jaga sihat. Macam mana dia orang dapat idea macam tu? Nasi lemak yogurt. Tak tahu lah depa ni dia canggih sangat lah. Canggih sangat. Dia memang nak manusia sakit ke apa lah dia orang ni? Kau memang nak menjahannamkan manusia ke apa? Yogurt tu bagus ke tuan untuk kesihatan? Yogurt ni ikut juga. Yogurt ni kalau buat pada macam pasteurized punya milk tak elok lah. Tapi kalau yogurt betul ni boleh je makan. Baguslah, tinggi probiotik memang betul. Benda fermented. Yogurt ni benda fermented. Benda melalui proses penapaian. Kalau macam tu okey lah. Tapi kalau pasteurized ni dia akan letak bakteria sendiri dalam tu untuk nak bagi dia jadi yogurt tu. So leceh sikit lah. Yogurt dengan santan mana Abang pilih? Abang pilih santan lah. Of course lah kan. Kita Abang yogurt pilih santan lah. Kita orang Southeast Asia ni mana makan yogurt. Orang kalau datang pada macam keturunan India dia makan yogurt lah. Tapi Southeast Asia tepu ni tak makan yogurt. Bos event tu kena pakai tie ke? Untuk Tuan Razman tak payah pakai tie, kena pakai singlet. Sebagai geng tie fit tag tu. Dan trademark adalah singlet. Man, jangan lupa pakai ni Man, tie pendek Man, untuk tengok pakai saya akan buat saya akan buat special untuk Tuan Razman punya singlet ni, special punya untuk Tuan Razman seorang saja akan dalam dunia akan ada benda ni. Tempat KL tu Abang pun tak tahu kat mana. Waalaikumsalam. Ya saya Kak Nisa. Cuba cakap betul-betul macam mana event tu. Okey. Dia makanan dia, nak hadir dia macam mana. Tu ada RSVP tu. Apa RSVP tu kan yang saya type tadi tu kan. Tekan saja, klik saja kat situ ke Abang Adib. Apa tu Abang Adib ada borang kot untuk borang kehadiran. Oh, ya ke? Abang Adib cuba explain sekali lagi. Ya. Okey, baik. Sekejap lah. Mengesah anak je. Okey. Untuk event, dengar Dengar clear. Okey, untuk event pada 3 September ni, basically datang dengan pelbagai gaya masing-masing. Kalau boleh yang ni lah, tidak menjolok mata dan sebagainya, tapi pengecualian pada Fitek Razman memang dia kena pakai singlet. So sebenarnya macam tentatif tu pukul 9 kalau boleh kita akan betul-betul kick off. Tuan Azwan kita akan mula naik ke pentas dalam pukul 10. So pukul 9 lebih tu dah bolehlah datang, dapat ke tempat. Pasal tempat dia terhad. Ini pun saya banyak tolong secure untuk orang dan saya perlu confirmation lah. Sangat-sangat terhad dia punya ni. Because kita ada juga dia terhad ni bukan wayang tau, bukan kami nak buat teruk. Kalau terhad memang betul terhad. Memang terhad kerana sebenarnya venue tu kita nak orang selesa dan sebenarnya kita nak satu environment yang intimate lah sebenarnya kan. It's a family member ni, tapi kebetulan bila kita buat launch yang ada melibatkan sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain pun interested. Sangat-sangat interested, yang susah nak cakap no. Ini yang masalah kita nak arrange ni. Jadi untuk kita utamakanlah dulu family members. Macam yang saya tahu banyak yang tanya tema, dress code dan sebagainya. Kalau boleh yang ni lah, yang proper je lah untuk majlis yang simple pada hari Sabtu.
tempat ber-air condition. So kalau yang jenis tak tahan sejuk, sila pastikan ada pakaian yang sesuai lah. Dan melihatkan KL ni pagi kadang-kadang buat juga hujan, pastikan ada backup lah baju kalau sejuk sikit. Itu saja. Dan dia akan berakhir dalam lingkungan pukul 2 selepas ada sedikit jamuan tengah hari, sambil mingle-mingle, dan itu selesailah. Dalam tu ada macam-macam. Ini saya tak boleh reveal lah, tak best lah kan. Awal-awal dari reveal. So siapa yang berkesempatan, datanglah. Itulah. Tapi bagi nama, pasal yang terjah ni kita takut tak ada tempat, itu je. Tak ada tempat nak dimasukkan, bukan kerana kami tak nak, takut memang tak ada tempat, itu je. Okey, jelas ke? Ada soalan bagi tahu? Dia sebenarnya sebab bos ni kedekut. Itu je lah. Itu je lah ceritanya kan. Kalau cari tempat pun kecil-kecil kan. Dia bukan bos kedekut kan. Berjimat cermat. Berjimat cermat. Ya, berjimat cermat. Itu kalau kita ada duit banyak kita buat lah. Tapi itulah macam ni MBB ni. Tunggulah Syed lah. Tunggulah Syed. Geram kan. Okey baik. Tuan Nasron, Tuan Azwan. Malam wife. Okey nakkan lempeng tak payahlah kod yang ni. Kod yang dia buat jadi masalah macam-macam tu Tuan Nasron. Tak payahlah. Lagi dia jadilah kembuk. Dia jadi tekanan darah naik lah. Apalah semua. Saya tak makan lempeng. Tak boleh. Dia kata tak payahlah gantilah benda lain. Malam-malam makan sup daging ke? Cara lagi. Makan sup daging. Tempat terhad kena berdiri pun tak apa. Kira-kira MBB semua fit. Memang fit. Bukan bos kedekut buat nak sebab nak buat banyak promosi. Lebih kurang macam tu lah. So kita akan special, benda special lah dekat tu yang mana orang dah minta lama kat saya tapi saya tak pernah buat lagi. Banyak alasan saya bagi, itulah inilah apa semua. So hari tu saya buat. Yang ni selain pada ada yang launching ni. Launching ni bukan launching macam tu saja tau. Dia adalah presentation kepada saya punya pula, nampak action sangat, kepada kita keluarga MBB. Abang Azizu kenal saya macam mana, dia tahulah apa saya nak cakap. Dia adalah presentation kepada kita semua keluarga MBB. Kita work hard untuk benda ni. Ini adalah kita punya hasil yang mana kita nak bagi dekat semua, yang mana kita akan bagi balik dekat community. Tengoklah. Saya akan present ni. Saya pun tak sabar. Saya nak present ni pun saya tak sabar. Tapi kita tunggu. Okey, esok lagi saya gantikan lempek. Okey, baik. Daftar seorang boleh datang berdua ke? Apa bagi tahu berapa orang nak datang. Bagi tahu berapa orang nak datang. Okey, baik. So kita dah habis dah 1-2 minit. So esok kita ada presentation untuk Dr. Ed lagi sekali berkenaan Dr. Edrin malam esok ada apa dah? Saya tengok. Untuk Dr. Edrin esok untuk kesihatan paru-paru pula, lung health. Lung health and disease. Iaitu untuk esok punya. So malam ni pun ada lagi live. Apa aku buat ni? Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Ismail. Ya saya. Dah saya nak tanya. Saya ni dah 3-4 hari dah tak jogging kan, jalan. Sebab saya punya dekat buku buku lali ni dia rasa macam pedih. Dia tak adalah nampak luka ke bengkak ke tak ada, tapi dia rasa macam pedih. So saya better rehat dulu ke ataupun jalan je? Okey, buat macam ni, senang lah. Ini nak kata macam plantar fasciitis tapi bukan jugalah. Tapi apa kata buat Syadi? Sebab saya selalu jumpa orang ada masalah macam ni buat macam ni. Tunjuk kaki sikit lah. Okey, baik lah. Dia cara dia nak bagi hilang macam tu adalah sama ada kita urut dulu kawasan tu ataupun buat macam ni saja. Kita tolak masuk ke dalam. Dan kira lah dalam 10 ke 15 ke, lepas tu kita lepas. Jangan sesekali kita tarik stres naik ke atas. Kalau stres tarik ni naik ke atas, kita sakit jadi pula. Satu hair lagi. So kita buat macam ni saja. Macam ni kita release dia punya pressure. Kita buat macam ni, kira sampai 15, lepas tu kita release. Lepas tu gerak sikit lah. Lepas tu buat macam ni, kira sampai 15, lepas tu kita release balik pressure. Lepas tu tengok sakit tu hilang tak? Maksudnya kalau sakit tu boleh hilang, saya rehat dulu lah. Kalau sakit hilang, kita teruslah workout petang ni. Kalau masih ada lagi, so buat macam yang dekat rumah punya buat tu. Kita release dia punya pressure dulu. Okey. Baik. Terima kasih Tuan. Okey, baik. Sama-sama. Terima kasih bos banyak-banyak. Lepas naik bukit abang shoot ke sini insya-Allah.
Abang Azizul, Kak Hanisah, Kak Zazila, apa satu lagi? Cukup Kak Hanisah, Abang Azizul, Kak Zazila, siapa lagi yang dalam ni? Banyak Kak Hanis. Kena main lah noh. Kena main lah. Kak Mila. Kena main ni sebab saya nak kata, tengok ni. Dah sihat dah. Kita nak fun lah, event yang fun lah, event yang seronok-seronok lah itu. Abang Azizul tak main event batal. Tak boleh batal, kalau batal mengamuk orang. Okey, baik, itu saja. Puan Fat pun kena main juga pun sama juga, testimoni real juga tu. Dah kita buat proper lah, kita buat start Apple punya event lah. Saya target untuk buat Apple punya presentation yang proper punya, yang smart lah. Nak tunjuk ke orang macam mana nak present apps ni. Saya duk pergi kat orang punya, especially Malaysia punya event punya presentation apps ni. Kata-kata ni dengan ini kami melancarkan application ini. Allah, busuknya event ni, geram je buang rugi duit aku tapi kan. Tengok cara orang present apps cara sebenarnya. Okey, baik. So malam ni kita jumpa dengan Dr. Roland. Dr. Roland pukul 9.30 malam. 9.30 9.30. Check balik. 9.30 abang ambil air sirap segelas abang tidur kan. 9.30. Tak apa, malam ni penting sebab kesihatan seksual ni. Ni penting ni. Ini Abang Azizul kena hadir. Pasal kita nak tanya direct. Lepas tu Abang Azizul kata, saya workout maka Relby. Doktor jangan cakap banyak Dr. Roland. Hari tu baru jumpa dia naik bukit dinding tu. Oh, dia pergi sekali ya? Dia kebetulan dia nak turun, abang nak naik hari Sabtu ni. Sebab tu dia power tu. Rumah dia kat situ bang, rumah dia kat situ. Tahu dekat Wangsa Maju stesen berapa tak ingat lah. Dekat Fine Girl. Okey lah tu, bagus lah tu, dah berkenalan dah, boleh cakap lebih sikit lagi. Okay, alright, so kita jumpa malam ni dengan jumpa pagi esok. Malam ni saya ada. Okay, baik, thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.